Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakirni bima nasitu min al-Qur'anil Karim wa ma nasitu min al-ahadits an-nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bila, kalian datang puasa, tuan-tuan, puan-puan, sedang dimana yang dikasih sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak tinggalnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang murah kepada kita. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehingga ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan, sedang dimana yang sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala izinkan lagi untuk kita terus berada dalam satu majlis ilmu yang disifatkan oleh Nabi SAW, Rawdatun min Riyadhil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Jadinya pada malam ini insya-Allah kita akan perkatakan kitab Risalah Tauhid. Minggu di ujung tahun ini agak sibuk sikit. Hari ini pun tak sempat kita sekolah, dah seminggu lah. Minggu depan pun ada lagi programnya. Jadi agak terkejar-kejar sikit lah. Di masjid tu agak ketinggalan. Jadinya apa-apa pun, insya-Allah kita gunakan kesempatan yang ada pada kita, umur yang masih berbaki ini, kita gunakan untuk menambah ilmu. Dan ilmu kita pada malam ini yaitu ilmu tauhid ataupun akidah, ilmu kalam, ilmu usuluddin, asal-asal agama itu, ilmu ini. Awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu ataupun permulaan bagi agama itu ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kitab Risalah Tauhid ini kita telah buat sampai ke surat 11, ya. Surat 11 kitab jauh ini. Kenyataan yang kedua, perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Itu tajuknya. Nombor 3. Di situ kita duduk. Ya, tuan-tuan buat. Kamu pandang pula kepada kejadian manusia, bulan, matahari, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, sama ada yang kecil atau yang besar, maka kamu dapati tiap-tiap satunya telah dijadikan cukup lengkap dengan aturan dan kejadian yang elok dan hikmah yang pelik seperti yang ada tersusun pada manusia itu, yaitu berakal, bertutur, mendengar. Semuanya itu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang maha bijak, maha perkasa, maha pandai, maha berkuasa, maha berkehendak menjadikan kita ini. Tengok pada manusia, pada diri kita itu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu itu apakah tidak kamu lihat, tidak kamu perhatikan? Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ada tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan kita ini daripada apa? Mulanya daripada tanah, kemudian daripada dijadikan daripada setitis mani. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. Bukankah telah datang, telah berlalu kepada manusia itu satu zaman, satu masa di mana mereka itu tak disebut pun. Bagaimana kesambungannya itu? Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini daripada nutfah yang dicampur antara benih lelaki dan benih perempuan.
dalam satu kita nak panggil apa? Dalam satu tembakan ada ratusan juta benih di dalam itu. Ratusan juta tuan-tuan, dalam beberapa titik sahaja ada. Kalau yang kurang itu tidak subur. Yang ada puluh-puluh juta tidak subur. Dia ratusan juta benih ini. Dan benih itu saling berlumba-lumba untuk bercantum dengan benih perempuan. Akhir sekali laki-laki tadi. Maka kita ini tuan-tuan dan perempuan adalah makhluk yang terpilih ini. Kita ini terpilih ni, pilihan daripada sekian juta ni. Kita ini. Dan Allah SWT pilih kita ini sebagai apa? Manusia ataupun makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian manusia ini. Jadi kemudian bercantum lahir daripada sebodoh-bodoh bayi sampailah menjadi secerdik-cerdik makhluk. Bayi manusia ni bayi yang paling bodoh sekali. Kalau bayi yang lain-lain tu cerdik ya. Lahir-lahir tu melompat-lompat bangun kan. Bangun pergi isap susu mak dia. Hak lain-lain lembu ke dan sebagainya. Akhirnya menjadi secerdik-cerdik makhluk. Allah SWT ciptakan manusia. Itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dan apabila kamu relate kepada bumi, bulan, matahari, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, kalau kita relate, kalau kita tengok tumbuh-tumbuhan kemana kita ambil sebutir biji durian, kita tengok dalam sebiji durian tu berapa ribu biji pula boleh tumbuh tinggi, besar, lama, puluh-puluh ribu biji. Asalnya dari sebiji kita belah tak ada apa di dalam putih, Masya Allah. Kita datang Allah SWT. Maka adalah segala perkara-perkara itu semuanya daripada segala manfaat maslahat untuk manusia belaka. Allah SWT jadikannya termasuk binatang-binatang. Maka Allah SWT jadikan bumi ini untuk kita belaka. Dilantik kita ini sebagai khalifah untuk memakmurkan, jaga dunia ini, jaga bumi ini untuk manfaat dan maslahat dan hikmat yang melemahkan segala akal cerdik pandai memikirkan kejadian itu kerana melengkapi segala keindahan yang tiada tolak tandingnya. Allah SWT jadikan semua ini sangat indah, sangat seni, sangat sulit sebenarnya kalau kita nak faham ke mana kejadian alam ini, bagaimana bulan, bintang, matahari, kepanasan matahari itu, ya, ratu jalan di paksinya, ratunya siang dan malam. Ini Allah SWT sebut, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatun li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi itu dan pertukaran malam dan siang adalah ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT li ulil albab, bagi orang yang mempunyai akal fikir, orang yang ada nasihat. Ini boleh fikir dengan ini. Kalau kita kena ada yang Rasulullah SAW pesan, tafakkaru fi khalqillah, naklah kamu fikir pada kejadian Allah SWT, wala tafakkaru fillah, jangan kamu fikir pada apa? Pada zat Allah SWT itu. Kata liku, kamu akan binasa. Yang Rasulullah SAW suruh kita fikir alam kejadian ini bagaimana hebatnya. Kalau alam ini sudah begitu hebat, bagaimana sang penciptanya? Itu yang
Disuruh oleh Nabi. Bukan kita suruh, disuruh apa ni, fikir zat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh kita fikir nama dapat. Bila kita sampai kepada satu natijah, nampak berobjek, nampak bertubuh, nampak berbadan, berdiri berjisim, itu bukan Tuhan. Dia dengan fikir zat Allah Subhanahu Wa Taala, fikir tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa? Alam, dunia, bumi, langit, bulan, bintang dan sebagainya. Makhluk yang kita hebat ni Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan. Apa yang kita disuruh fikir. Kemudian kita kena belajarlah ya. Kena belajarlah dia punya sifat-sifatnya, sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, sifat yang wajib, sifat yang harus. Kemudian perkara-perkara lain dia yang lain itu. Yang fikir zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena latih pada anak-anak kita ni. Ya. Latih sebut ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak serupa dengan makhluk. Allah tak serupa dengan kita, tak serupa dengan apa sahaja di dunia ini. Allah tidak tidur, Allah tidak memerlukan tidur, Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak mandi, Allah tidak semuanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha sempurna. Allah itu Maha gagah, Maha hebat, Maha perkasa, Maha berkehendak, Maha baik. Jadi kena cerita hal itu. Supaya apa? Awal-awal kita sekat imajinasi dia. Dari sudut ini. Kerana budak-budak kanak-kanak ini dia kuat berimajinasi. Kalau dia tanya kita. Allah tetap mati ya boleh? Enggak nak jawab. Kita kata dah. Dia tak pernah ada idea yang Allah SWT ni tidak serupa dengan makhluk. Maka dia akan kiaskan dengan pengalaman dia, pengalaman hidup dia. Apa akan terjadi? Busuk Allah sudah. Jadi kita nak jawab. Tapi bila kita dah awal-awal lagi bagi kaedahnya, maka dia tak akan terlintas. Dia tak akan tanya dah persoalan-persoalan yang begitu. Pasal dia tak tahu konsep prinsipnya Allah SWT itu tidak serupa dengan makhluk. Banyaklah tanda-tanda soal yang kita terima. Yang demikian nyatalah kepada kamu, sungguhnya yang menjadikan perkara yang tersebut itu ialah yang mempunyai kuasa yang sempurna, ilmu yang luas dan bersifat dengan segala sifat yang kesempurnaan, yang maha suci dari serupa dengan makhluk. Bila dah kita lihat alamnya yang begitu hebat, maka akan rasa pada kita pencipta yang lebih hebat. Sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan itu mempunyai kuasa yang sempurna, ilmu yang sangat luas, kemudian tak serupa dengan sebarang makhluk. Tak serupa dengan makhluk, dia makhluk. Itu dia. Kalau serupa dengan makhluk, dia makhluk. Kalau dia makhluk, dia kena ada al-khaliq. Kerana makhluk itu maksudnya yang dicipta. Nak kena ada pula pencipta. Kalau nak kena ada pencipta, kalau kita tak pegang pada konsep wahdaniyah, konsep qadim, baqa dan sebagainya, tak ada pula pencipta kepada pencipta, pencipta kepada pencipta, pencipta kepada pencipta. Pusing, habis pusing situ akan jadi tahu pula. A jadikan B jadikan A jadikan B, lama-lama tak habis. Ataupun dia pergi jauh sikit, A jadikan B jadikan C jadikan D jadikan A, balik. A jadikan B jadikan C, pusing balik. Ataupun tak habis-habis, A jadikan B jadikan C jadikan D jadikan E jadikan F, habis. Itu dia panggil tasalsul. Kalau pusing ini, dia panggil daur. Jadi tak habis-habis. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ada penciptanya, tidak ada awalnya dan tidak ada akhir. Tak serupa dengan makhluk. Sungguhnya telah dapat diketahui daripada kaedah syar'iyah dan khabaran anbiya bahawa adalah yang menjadikan
atau mengadakan atau membaharu-baharukan alam ini ialah Allah Ta'ala. Kerana segala perbuatan itulah menunjukkan bekas bagi segala sifatnya yang maha suci, dan tidaklah makhluk dapat mengetahui hakikatnya, kerana sekian makhluk sentiasa bersifat lemah dan kekurangan. Kaedah syar'iyah nanti kita akan bertemu, kita akan kupaskan kaedah-kaedah ini. Kemudian dapat kita tahu daripada siapa? Daripada para anbiya, bahawa boleh tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menciptakan alam ini. Tengoklah alam ini, itu buktinya. Dan kita sebagai makhluk, dia kata tidak akan dapat mengetahui hakikat sebenar zat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kenapa? Kita ni lemah, kita ni kurang. Roh kita pun kita tak tahu bagaimana usahakan Allah Subhanahu Wa Taala. Roh kita pun kita tidak tahu bagaimana hakikat dia. Ada dalam diri kita, dalam tubuh badan kita, kita tak tahu bagaimana hakikat. Jadinya itu sifat kita sebagai makhluk. Baik, kita terus. Kenyataan yang ketiga, mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Mengenal Tuhan itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf dengan mengetahui namanya dan sifat-sifatnya yang disuruh oleh syarak asy-syarif dengan ajaran daripada Rasul-Rasul. Mengenal Allah Subhanahu Taala, apa hukumnya? Fardu ain. Fardu ain ini fardu itu maksudnya wajib. Ain itu setiap kita. Wajib kepada setiap mukallaf. Mukallaf ni siapa? Mesti orang Islam, akil dia berakal, iaitu dia balik, kemudian sampai Allah kepada dia dan sempurna dia punya panca indera dia, iaitu penglihatan dan pendengaran. Jadi orang yang tak boleh melihat, orang yang tak boleh mendengar, pekak dan buta ni, dia tak mukallaf. Yang mukallaf yang kita sebut tadi, maka wajib dia belajar. Ini yang asal mengikut pegangan kita oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, menyatakan nak kena mukallaf dulu, nak kena balik dulu, ya. Tapi kalau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia kata badan dengan berakal dia wajib mengenal Allah Subhanahu Taala itu walaupun belum balik lagi. Itu pada Imam Abu Hasan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beza sikit, ya. Jadinya bagi kita ni, bila dia Islam, bila dia balik cukup umur, bila dia berakal tidak gila, dan bila dia sempurna panca indera dia, mata dan telinganya, wajib fardu ain. Artinya kena belajar. Tak belajar, berdosa. Mengenal Allah Subhanahu Taala, mengenal Tuhan ini, fardu ain. Dia kata mengetahui namanya. Ini kata bukan setakat kita belajar Allah wujud, tidak apa mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamu bil muslim waqtani qudrat wa al-ilm al-alim sama asar kalam qadiran muridan aliman alim sanan Allah subhanahu takkan dengan bukan setakat ini saja. Anak kena tahu juga dia punya nama-nama dia. Nama-nama Allah SWT juga sifat-sifat dia pun. Al-Asma'ul Husna itu ini disebut. Nak kena tahu, nak kena belajar, tuan-tuan. Dan sifat-sifatnya yang disuruh oleh syarak asy-syarif, ya. Agama kita suruh. Syarak itu maksudnya agama lah. Asy-syarif itu yang mulia, agama kita yang mulia daripada ajaran para rasul. Maka para rasul ini mula daripada Nabi Adam AS sampai Nabi kita Muhammad SAW, ajarnya tauhid itu sempurna. Maksudnya mengesahkan Allah Subhanahu Taala. Yang berbeza apa? Berbeza syariat yang berbeza. Allah Subhanahu Taala sebut fa'lam annahu la ilaha illallah
Alhamdulillah, sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Muslim di sini orang Islam. Jadi tak payah kita tambah muslimah. Dalam hadis muslim saja. Muslim pada asalnya memang orang Islam lelaki, orang Islam perempuan, wa muslimatun. Tapi apabila disebut lelaki, masuk perempuan. Jadinya kita terjemahkan menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam, lelaki dan perempuannya, apabila dia mukallaf. Ya. Atau jin wajib belajar. Dia mukallaf, jin mukallaf, wajib belajar. Maka bagi Tuhan ada banyak nama-nama yang boleh. Dalam kurungnya Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik, Al-Husna, dan sifat-sifat yang maha besar dan yang maha tinggi. Inna lillahi tis'atan wa tis'in asma man ahsaha dakhala jannah. Nabi SAW sebut, bagi Allah Taala itu ada 99 nama. Siapa yang ahsaha ni sebenarnya lebih daripada hafal, tetapi ramai yang terjemahkan menghafal. Sesiapa yang menghafalnya, maka dia masuk syurga. Maksudnya apa? Hafal, belajar, menghayati atau terletak makna-makna yang tersirat dalam Asmaul Husna itu, insya-Allah masuk syurga. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang terbaik, maka hendaklah kamu seru dengan Al-A'raf ayat 180. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala ni ada 99. Yang disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis, ya. Itu yang sahih, betul-betul sahih. Tapi yang lain-lain itu kita tak boleh nak jamin. Ada orang beramal, dia kata beramal dengan 3,000 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ambil dalam kitab Taurat, ambil dalam kitab Injil, ambil dalam kitab Zabur. Wallahu a'lam, tak dapat dipastikan. Yang 11 yang ini. Jadi yang lain-lain itu kita syurkan tak payahlah beramal. Ada dengan ahli zakir. Ini sahih. Yang itu belum tentu. Kita bimbang-bimbang ambil dalam kitab mana kita tak tahu. Jadi kalau nak beramal itu kena pasti molek-molek. Yang warid, yang sah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sah dalam Quran, yang kita faham makna dia. Kalau tidak, kita bimbang. Ada masuk nama-nama lain kita tak tahu. Nama jin, nama syaitan. Itu yang kita wirid zikir, lama-lama dia panas. Bila panas, kita ising. Bila ising, kita bimbang ni. Mana tak gila ising? Tiap hari dia sebut nama. Mambang api, mambang angin, misalnya. Duk dia tu. Duk ulang. Lama-lama putus. Dia panas. Putus. Dah tak cukup seria. Orang sini bagi tak cukup seria. Tak kira lah cukup seria ke, tak cukup pusing ke. Itulah dia ni. Isi. Baik. Ni. Beli posternya, ambil letak kat dinding rumah. Beli kasetnya, beli CD-nya, pasang semua dengan kita di rumah sebagainya. Supaya apa? Supaya kita hafal, anak-anak kita hafal, ya. Saya biasa kalau pergi ceramah di sekolah, saya akan tanya, ya, siapa yang ingat di sini 99 nama-nama Allah yang terbaik. Biasa dalam kebiasaan orang murid adalah tak habis 10 jari. Tak habis 10 jari yang katanya. Ingat. Rata-rata begitu. Jadi kalau boleh kita cuba budayakan, kita menghafal Asmaul Husna. Dulu saya ingat waktu belajar dulu, setiap kali kita ada pertemuan,
perhimpunan, kita akan lalu ataupun kita akan dendangkan al-asmaul husna dulu. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Kami sampai ke akhir. Kita apa? Kemudian kita hayati makna dia, insya-Allah. Berisi dada kita ini ya. Anak-anak kita terutamanya akilah ni al-asmaul husna, al-Quran, hadis, wirid zikir dalam hati dia. Kita buat satu taman situ, taman zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, taman wirid. Barulah generasi kita jadi generasi yang terbaik. Nah, insya-Allah dia tak jadi rumah kosong. Yang banyak sekali jadi rumah kosong. Benda lain hak masuk atau dimasukkan. Asma husna tak ada. Nama Tuhan tak ada. Yang ada nama apa? Nama hantu. Cuba tanya dia. Hantu apa yang dia tak tahu? Semua dia kenal. Dia boleh bilang puluh-puluh nama hantu. Boleh dia sebut. Tapi nama Tuhan tak menunjukkan itu sebenarnya rumah kosong. Yang Nabi SAW sifatkan, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un min al-Quran kal baitul khair. Sesungguhnya orang yang langsung tak ada Quran dalam jiwa dan dada dia seperti rumah kosong. Ada sekarang rumah kosong yang banyak ni. Ni jadi porak-poranda masyarakat kita. Pasal apa? Asasnya. Asas akidah, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal malaikat. Cuba dia beza, suruh kita bezakan. Apa bezanya malaikat dengan hantu? Boleh jawab ke tak boleh jawab? Cuba kita minta bezakan Nabi dengan siapa? Ataupun kita minta dia terang. Nabi Muhammad itu siapa? Kalau kita minta terangkan ataupun ceritakan tentang artis tertentu, tentang pemain ahli sukan tertentu, mana yang dia boleh kenal? Cuba tanya. Baik. Kita minta sebutkan nama para sahabat. Ini saya janji dengan anak murid. Hari saya masuk sekolah ni, siapa-siapa yang dapat sebut nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nama dia sebenar, saya akan bagi RM10 seorang. RM10 seorang. Saya nak tengok RM10 seorang, bukannya seorang yang dapat RM10. Siapa yang dapat, mari beritahu kepada saya siapa nama Sayyidina Abu Bakar yang sebenar. Saya nak bagi RM10 seorang. Esok saya nak tengok ada tak yang main ini. Atau tak. Siapa nama Sayyidina Abu Bakar sebenar? Abu Bakar itu dunia satu lagi. As-Siddiq itu belahan takau. Baik. Jadi ni asas ini penting dan perlu. Asas apa? Sekarang ni asas pula. InsyaAllah 2 hari bulan ni kita akan ke camp pula untuk sekolah rendah. Camp pemanisan iman namanya. Sekolah rendah kita dah buat bulan lepas, awal bulan tu. Ini sekolah rendah pula 2 hari bulan ni, 2-3 hari bulan. Pasal apa? Nak balik pada asal ni. Di mana kita, ke mana kita, asal dari mana kita ini, apa tugas kita, hak tu. Pasal apa? Kita nak buat asas. Bila asas ni lemah, asas ni tak kuat, macam-macam lawan dia masuk. Mari syiah masuk, mari Qadiani masuk, mari ayah bin pun masuk, mari Rasulullah apa ni hadis masuk, Nabi perempuan mengaku Nabi pun masuk. Masuk apa? Berat. Jadinya kita nak kembali kepada asas, insya-Allah.
Nama Tuhan yang lebih masyhur di antara segala nama-namanya ialah Allah. Sebut boleh-boleh itu Allah. Jangan sebut Allah. 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 Itu. Allah. Oh, apa? Allah. Ini pun latih. Bagi dia Allah sentiasa di dalam hati ini. Nah, setengah-setengah tarikat dia sekali sesaat sekali kita itu 21 kali. Sekali lintas satu 21 kali lafaz Allah dalam hati. Allah. Allah terasa Allah besar, Allah agung. Sekarang ni tak ada beza tak? Tak ada beza. Dia sebut Allah, sifat, dia, super dia. Tak ada rasa ke? Kalau tu nak kena latih. Dia panggil apa? Lafzul jalalah, yakni lafaz yang maha besar. Inilah yang paling banyak sekali disebut dalam Al-Quran. Ada 2296 kali lafaz Allah. 2296 kali disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Nama yang paling hebat, yang paling istimewa, yang panggil lafzul jalalah, ya? Kalimah Allah, alif lam lam ha. Maka yang lain daripada ini diketahui daripada Quran. Maksudnya al-asmaul husna dan hadis Nabi. Semua itu masyhur di sisi orang Islam. Sebagian daripadanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Itu sebagian. Contoh, ya, Ar-Rahman. Ar-Rahman apa ayat sekali dalam Quran. Ar-Rahim pun apa ayat sekali. Itu Allah Taala mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama Allah Taala, ya. Antara nama yang terbaik kalau kita nak namakan pada anak kita, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Inilah sebaik-baik nama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma zaman sekarang ni tafsir nama ni rasa tubur dia kata. Nama Abdul Rahman kau bukan komen. Ini saya dah. Abdul Rahim tak Rahim. Kan rasa tubur. Sedangkan inilah nama yang terbaik. Sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbagi kepada dua bahagi. Yang perlu diketahui, yang kita perlu pelajari, sama ada yang pertama ataupun yang kedua. Yang pertama, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan ijmali. Ijmali itu apa? Tuan-tuan tengok dalam kurungan, maksudnya ringkasan, secara ringkas, yaitu bahawa beriktikad dan berpegang oleh seseorang dengan yang iktikad yang putus. Iktikad yang putus dipanggil iktikad yang jazam. Jazam ini maksudnya apa? Yang betul dengan berkebetulan dengan yang sebenar dan berdasarkan kepada dalil ataupun pegangan yang sangat kuat, bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan, kamalan, yang layak dengan keadaan ketuhanan, dan mustahil atasnya bersifat dengan apa-apa itu sifat kekurangan. Ini secara ijmali saja, saya ringkas. Kita nak kena yang iktikad itu bukan saya ringkas, maksudnya iktikad yang betul-betul tidak ada sebarang syak, wasangka, syak, ragu, faham yang kita akan sebut nanti. Tak ada hal itu, walaupun berdasarkan kepada dalil yang ringkas-ringkas saja. Iktikad kita itu baik. Ada berapa sifat Allah SWT? Bila kita tanya itu, ramai-ramai jawab. Kalau di sekolah di mana lah 20 ustaz. Sifat Allah SWT ni bukan 20. Sifat yang sempurna bagi Allah SWT itu banyak. Maka yang 20 itu yang wajib dipelajari. Itu dia bilang boleh. Sifat Allah SWT banyak. Yang sempurna-sempurna itu sifat Allah SWT.
Banyak. Tapi yang wajib kita pelajari ada 20. Sifat-sifat sempurna. 2. Mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan tafsiri, yaitu satu persatu, yaitu bahawa beriktikad dan berpegang oleh seseorang dengan iktikad yang putus dengan dalil akli dan nakli. Dalil akli ini dalil logik yang daripada akal fikiran, dan nakli dalil berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi ya, bahawa wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat yang wajib. Jadi sifat 20 ini tak adalah dalil yang mengatakan wajiblah kamu belajar sifat 20 hadis Nabi. Tak ada, ya. Tetapi kita ambil istinbatnya, ambil dia punya teori-teorinya, ambil dia punya ilmu-ilmunya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Disusun dan beriktikad dengan iktikad yang putus dengan dalil akli dan nakli, bahawa saya mustahil atas Allah Ta'ala sifat segala lawan sifat yang wajib 20 itu. Ya, ini yang kedua. Yang kedua, secara tafsiri. Secara tafsiri, secara satu persatu detail. Ada dalil naklinya, ada dalil aklinya. Kalau yang atas tadi secara ijmali saja, masih ijmali ringkas. Bila kita tanya apa dalil Allah SWT wujud, dia boleh kata wujudnya alam ini. Dia tak tahu bagaimana nak menguraikannya lagi, di mana cara pendalilan itu. Dia tak tahu caranya, ataupun dia tak tahu macam mana cara nak mengatasi syubhat-syubhat ataupun kemusykilan-kemusykilan ataupun mungkin keraguan